Berkenaan dengan berbicara tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kita mentadabbur ataupun kita mengambil manfaat daripada hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, katanya, kami keluar bermusafir. Tiba-tiba seseorang daripada kami terkena batu sehingga menyebabkan kepalanya luka. Kemudian dia mengalami mimpi hingga keluar mani yang menyebabkan dia perlu wajib mandi. Selepas dia terjaga, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah kamu fikir ada keringanan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapati keringanan bagi kamu kerana kamu mampu mendapatkan air. Lalu dia pun mandi dan terus meninggal dunia disebabkan kesakitan daripada luka tu tadi. Apabila kami menemui Rasulullah dan memberitahu baginda, report balik kepada Nabi SAW berkenaan dengan peristiwa tadi. Dan baginda pun bersabda, qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ain as-su'al innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'sir aw yas'ib syakka Musa ala jurhihi khirqah thumma yamsah 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadi. Kata Nabi, mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Kenapakah mereka tidak bertanya sekiranya tidak tahu? Hanya dengan bertanya boleh menghilangkan keraguan. Sebenarnya memadai dia bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perca. Seterusnya menyapu air di atas balutan dan mandi di seluruh badannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang dinilaikan sahih. Jadi dalam hadis ini Nabi nak bagi tahu bahawa sesiapa yang menyebabkan seseorang itu mendapat mudarat. Mudarat kerana apa? Bila ada orang memberitahu kepada seseorang untuk menyelesaikan masalah dia, terutamanya dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Bila dalam urusan agama ini, tanpa dia tahu berkenaan dengan ilmu yang sebenar, dan bila sahabat ni tadi adanya luka dalam perjalanan, kemungkinan terjatuh. Terjatuh. Bila padang pasir ni kita tahulah, padang pasir ni luas. Luasnya, dan mereka ini berjalan tak adalah kenderaan yang proper macam kita. Jalan raya apatah lagi memang tak ada lah. RNR tak ada. Jadi bila bermusafir itu memang akan menyebabkan keletihan, nak tempat perlindungan, adanya kedai apa semua tak ada. Kemah apatah lagi tak ada. Jadi bila keadaan yang terlalu letih, dan kita tahulah kalau kita pergi Mekah tu ataupun pergi Madinah ataupun pergi di sekitar kawasan dia tu ada batu-batu. Kan di bukit-bukit tu dia akan banyak batu-batu yang ada bila kita nak berjalan di padang pasir tu. Dan bila dalam keadaan tersebut terjatuh, menyebabkan kalau jatuh, biasa berbukit bukau ni bila jatuh tu impact dia besarlah. Ia menyebabkan luka yang teruk. Kalau kita ni tak ada bukit bukau ni okey lah. Kalau jatuh tu setakat luka sikit je. Tapi had ni mungkin kejadiannya terjatuh, ia menyebabkan luka yang besar di kepala.
Jadi ketika mana malam, malam, para ulama ada tafsirkan yang ada dalam keadaan ialah dalam keadaan tidak ada isteri, kan, bermusafir. Jadi ada keadaan yang lama, kan, lama keluar, tidak ada bersama dengan pasangan. Bila dah lama tu rindu kot, kan, rindu. Kalau kita sekarang ni bolehlah ada video call tu. Kalau rindu isteri kita, rindu anak kita, ada video call, ada mesej, boleh bercakap dengan telefon. Tapi mereka ni berbulan-bulan keluar. Berbulan-bulan keluar menyebabkan rindu tu bersangatan lah. Asyadul mushtaq, rindu. Jadi bila rindu yang bersangatan ni mimpi. Tu sakit-sakit pun mimpi lagi. Mimpi, jadi punya rindu kepada isteri. Dan menyebabkan mimpi basah. Mimpi basah. Dan bila keesokannya bangun dan bertanya kepada sahabat dia seorang lagi. Jadi dia nak sembahyang subuh. Kan, bila nak sembahyang subuh ni, macam mana keadaan dia? Nak mandi ke? Sebab bila kita tahu adanya keluarnya mandi menyebabkan seorang itu berhadas besar. Bila berhadas besar, diwajibkan untuk mandi. Jadi dia tanyalah kepada seorang lagi, adakah diwajibkan ke atas dia mandi? Maka ya, kamu kena mandi sebab mereka ni bawa air yang banyak. Dia bawa air yang banyak yang cukup untuk dia mandi. Kalau tak ada air itu tak adalah menjadi masalah. Tetapi dalam keadaan tu banyak air dan kamu mampu untuk mendapatkan air. Dan apabila dia mandi, bila dalam keadaan luka, kan, kuman luka ni bila ada air ni dia lagi aktif lah. Jadi menyebabkan meninggal disebabkan mandi dengan air tadi. Dan mereka pun bertanyalah kepada Nabi. Jadi dengan sebab penyelesaian yang salah, disebabkan jawapan yang salah tadi, Nabi marah. Kerana apa? Kerana kejahilan dalam menjawab ataupun menyelesaikan masalah tersebut menyebabkan satu nyawa melayang. Dan ini yang Nabi tak suka. Nabi tak suka sekiranya agama ini terfitnah disebabkan macam tu tadi. Sepatutnya agama ini cantik. Dia memelihara, sebagaimana Ibn Qayyim menyebut, syari'atu kulluha maslahah. Bahawa syariah ni semua sekali adalah maslahah. Sekiranya adanya dalam keadaan mudarat tertentu, keadaan darurat tertentu, adanya keringanan dalam masalah tersebut. Jadi dalam hal ini, demikian jugalah dalam masalah-masalah yang lain. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lain, terutamanya melibatkan urusan agama ini. Betapa banyak kerosakan yang berlaku disebabkan kita menyampaikan ajaran agama yang tidak betul, menyebabkan orang lain melakukan kesalahan. Terutamanya yang melibatkan akidah. Kan, baru-baru ni famous dengan isu Gunung Cerah. Ini dekatlah dengan kita ni, dekat sebelah kita. Heboh dengan masalah tersebut. Diwujudkan ritual-ritual tertentu dengan beranggapan bahawa di atas tu ada tempat yang berkat. Tempat yang berkat, adanya wali yang duduk di situ. Jadi nak dapatkan asal kesan-kesan Tok Wali yang didakwa itu, untuk mengambil berkat di kawasan tersebut. Jadi bila nak
adalah diwujudkan. Diwujudkan ritual-ritual tertentu untuk apa? Untuk mendapatkan berkat. Untuk mendapatkan berkat. Jadi bila nak naik tu kena mandi dulu. Mandi pula dengan bukannya air yang kita bawa, kena mandi dengan air telaga dia. Bila nak naik tu ada dia punya peraturannya. Jadi itu adalah ritual yang ditokok tambahkan untuk apa? Untuk dia tak antara dua lah. Sama ada perbuatan tersebut membawakan kepada apa dia? Bid'ah di dalam melakukan ritual yang bukan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bodohlah tindakan tersebut. Tindakan yang bodoh. Sebab bukannya ada apa-apa pun manfaat daripada perbuatan tersebut. Dengan kepercayaan tersebut adalah membawa kepada kebodohan. Jadi dalam hal ini, apabila kita menyampaikan perkara-perkara yang boleh menyesatkan orang lain, yang boleh menyebabkan orang lain ini mengamalkan benda yang salah, itulah yang menjadi masalah kepada masyarakat kita. Sedangkan Nabi SAW telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Sebagaimana yang Allah sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan sesungguhnya pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Sempurnakan agama kamu dan telah sempurnakan nikmat aku kepada kamu. Jadi para ulama tafsir menyatakan bahawa apa yang telah sempurna tu, maka ulama tafsir kata yang telah sempurna agama kamu itu adalah dari sudut ibadatnya tu dah penuh dia punya rujukan dah. Peraturannya lengkap. Daripada Nabi wafat sehinggalah pada hari kiamat, macam itulah ibadat yang dilakukan. Tak ada perubahan. Daripada dulu sampailah kepada zaman akhir zaman, hari kiamat, macam itulah ritual ibadah yang Nabi ajar. Selain daripada tu tertolak. Selain daripada apa yang Nabi ajar, tertolak. Namun dalam urusan dunia tak apalah. Ya, adanya dekat situ inovasi. Sebab itu dalam Quran itu disebutkan prinsip-prinsip dia. Jangan ada kezaliman. Jadi bila semua perkara jangan ada kezaliman lah. Adanya keadilan. Itu prinsip asas. Jadi kenapa dalam hal-hal tersebut tidak diterangkan secara jelas? Sebab manusia itu hidup berlainan di antara satu sama lain. Tetapi dalam bab ibadah ini kita tak tahu dia punya sebab apa yang Allah bagi tahu macam ni. Jadi kerana apa? Sebab Allah nak kita beribadat macam yang Allah nak lah. Yang Allah kehendaki. Demikian juga apabila kita solat subuh ni 2 rakaat. Kenapa kita solat subuh 2 rakaat, tak 4 rakaat? Dan sedangkan pada waktu subuh ni lah waktu yang kita energi kita tu banyak lagi. Berbanding kita di waktu isyak tu. Waktu isyak tu kita dah kerja dah. Dah kerja sepanjang hari tapi kena solat 4 rakaat. Jadi kita tak boleh brain. Kenapa kena solat 4 rakaat waktu isyak dan 2 rakaat waktu subuh? Boleh tak tambah? Tak apalah. Waktu subuh ni kita banyak tenaga lagi, kita buat 8 rakaat waktu subuh. Tak boleh disebabkan itu adalah ritual yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Apa yang selain itu adalah perkara-perkara yang membawa kepada khurafat. Perkara yang ditokok tambah di dalam agama yang menyebabkan perkara-perkara tersebut semua orang dia akan dakwa-dakwi lah.
Orang ni nak ritual macam ni. Tambah lagi nanti di tempat lain pula ritual yang berbagai. Jadi menyebabkan perkara-perkara tersebut, kenapa terjadi? Disebabkan menyampaikan perkara-perkara yang salah, yang tidak sepatutnya ditokok tambah tetapi ditambah. Larangan bercakap sesuatu yang tiada ilmu padanya. Sebagaimana yang Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi dalam hal ini adalah prinsip yang jelas yang merangkumi semua perkara. Tak kiralah dalam urusan agama, dalam urusan dunia kita pun sama jugalah. Dan pada hari ini, kenapa fitnah berlaku? Yang menyebabkan orang ni membunuh, bergaduh sesama sendiri, disebabkan ilmu ataupun berita-berita yang diberitahu itu adalah berita yang salah, yang menyebabkan orang lain menjadi mangsa disebabkan berita yang kita sampaikan. Kan contohnya, kita ni tanpa tahu cerita yang sebenar, kita dengar daripada kawan kita yang mengatakan bahawa fulan si fulan tu perangai dia macam tu, ataupun membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan dalam masa yang sama dihebohkan berita tersebut, dan orang ramai pun percaya dengan berita tersebut, menyebabkan orang ni terfitnah. Jadi nak kata punca tersebut yang menyebabkan kehidupan seseorang itu mendapat mudarat, maka orang yang mula-mula menimbulkan fitnah tersebut akan menanggung apa sahaja yang ditanggung oleh orang yang kena mudarat ni tadi. Jadi beratlah dalam urusan agama ini. Kita ni tidak sekadar untuk misalnya kita ni forward berita-berita yang ada di medsos, di media sosial. Kita senanglah kita tekan share kan apa sahaja yang kita tahu di medsos itu, dan kita sebarkan dengan satu klik saja. Tiba-tiba dengan satu klik itu menyebabkan orang lain mendapat perkara yang tidak betul daripada kita, maka kita pun sama-samalah menanggung saham tersebut. Baik. Dalam hadis ini diceritakan berkenaan dengan syariat tayamum. Syariat tayamum. Jadi setelah kita tahu intipati yang sebenar, iaitu berkenaan dengan perlu berbicara dengan ilmu pengetahuan, sekiranya tidak dibagi tahu dengan ilmu pengetahuan yang benar, menyebabkan orang lain mendapat mudarat, maka kita pun akan menanggung sama. Dan dalam masa yang sama, dalam hadis ini memberikan persyariatan tayamum. Sebagaimana dalam firman Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kamu sakit, tidak boleh menggunakan air, atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan debu tanah.
Jadi dalam ayat ini adalah penerangan berkenaan dengan tayamum, dengan persyariatan tayamum. Jadi jika dalam 3 keadaan, dalam 3 keadaan yang di mana kamu sakit, sakit. Sakit ni para ulama berbeza pandangan. Sakit yang macam mana yang boleh untuk tayamum ni? Sakit yang macam mana yang boleh tayamum ni? Ada ulama menyebut bahawa sakit yang dimaksudkan adalah bila kena dengan air membawa mudarat kepada kulit. Membawa mudarat kepada kulit. Adapun penyakit dalaman, penyakit dalaman yang tidak ada mengena dengan kulit kita ni, tak ada masalah lah untuk kena air tu. Dan sebahagian lagi para ulama mengatakan bahawa sakit itu secara umum, apa sahaja sakit. Apa sahaja sakit boleh untuk bertayamum. Dan ini adalah pandangan yang dipilih oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang menyatakan apabila seseorang itu terlantar, duduk dekat rumah, tak mampu nak berjalan, duduk di hospital, duduk dekat atas katil tu, dengan tandasnya jauh. Yang bila tandas jauh ni, nak jalan tu pun masalah, nak bersuci pun bolehlah untuk bersuci, macam-macam lah produk yang dijual dekat luar tu, semburan dan sebagainya tu. Tetapi pada persyariatan asasnya, apabila seseorang itu sakit, ini pun hikmah apabila Allah sebut sakit itu dengan cara yang umum. Maknanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, apabila kamu sakit yang mana menyusahkan kamu sekiranya nak melakukan bersuci itu, bila nak kena pergi tandas, tak mampu nak berjalan, duduklah di hospital misalnya. Dan bila nak pergi ke tandas, nak kena tunggu pula orang pimpin, tunggu lagi, dan menyebabkan kesukaran-kesukaran tersebut sampaikan tinggalkan solat. Kalau kita lihat betapa ramai di hospital tu dengan masalah-masalah ni tadi meninggalkan solat, meninggalkan solat disebabkan sakit tu tadi. Sedangkan adanya keringanan di dalam melakukan ibadat tersebut dengan apa? Tayamum. Qaradawi kata apa? Tekap saja tangan tu, tapak tangan tu di dinding. Di dinding hospital tu tekap. Sebab di sana pun, di setiap kita ini ada debu. Walaupun kita tak nampak dengan mata kasar kita tu, adanya debu. Dan debunya itu bukanlah debu yang dimaksudkan dengan debu pasir ataupun tanah di tanah tu, tetapi debu yang sikit-sikit lah, yang ada pada dinding, yang ada pada permukaan ni tadi. Disebabkan para ulama mazhab yang 4 berbeza pandangan yang mana merujuk kepada debu. Debu ini adalah apa sahaja yang ada di muka bumi ini, yang dibuat daripada muka bumi ini adalah dinamakan sebagai debu, yang mana boleh untuk ditekapkan tangan pada perkara tersebut. Kalau kita faham dalam keadaan yang mudah tersebut, jadi mudah untuk kita tayamum. Di mana sahaja untuk boleh kita tayamum. Terutamanya bila kita berumur ini, bila sakit lutut, bila sakit masuk ke hospital, duduk dekat rumah, susah untuk bersuci tu, maka kita pun boleh tekap at-tayammamu darbatan, kan, tekap pada dengan tapak tangan tu, dan sapu pada muka dan pergelangan tangan. Baik.
Jadi sakit itu adalah melihat kepada Al-Qaradawi menyatakan bahawa sakit itu secara umum. Maknanya kalau tak mampu untuk pergi ke tandas, boleh untuk tayamum. Dan dalam masa yang sama, sekiranya tidak dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir. Tapi kalau keadaan kita ni, adanya RNR. Kan, kalau musafir tu ada RNR. Jadi bila ada RNR ni, ada tempat solat yang proper dan sebagainya tu, tak apalah. Kita pergi kepada asal lah. Tetapi kalau misalnya dalam keadaan kita kalau kat Perlis ni dia tak adalah nampak sangat jam tu. Tetapi kalau orang di KL, di Pening dan sebagainya tu jam yang bersangat yang jamnya tu dahsyat sangat. Bila jam tu yang bila kita balik pejabat tu kadang-kadang ada aksiden di jambatan ke, kalau di Pulau Pinang tu, yang menyebabkan habis terluput kita punya waktu solat asar kita kalau kita balik kerja tu. Jadi dalam keadaan tu macam mana kita nak buat? Tayamum. Kita tayamum. Tekap dekat mana? Tekaplah dekat mana-mana dalam kereta kita tu, dekat cermin ke, dekat permukaan dashboard kita ke, itu dah memadai untuk kita melakukan tayamum. Untuk melakukan tayamum. Jadi tak perlulah sampai meninggalkan solat ketika trafik yang teruk tu, dah luput waktu. Sebab apa? Sebab Allah suruh kita buat kan, fattaqullaha mastata'at. Buatlah penuhilah arahan suruhan Allah itu mengikut kemampuan yang ada. Jadi kemampuan yang ada pada waktu tu macam itulah keadaan. Jadi kita solat dalam keadaan waktu dia dalam keadaan yang termampu ketika tu. Dalam keadaan yang ada ketika. Dan sekiranya tidak ada air, tidak ada air. Ini kalau negara kita ni banyak dengan air. Kan, banyak dengan air. Tetapi kalau tak ada air tu dan sukar untuk kita mendapatnya di tempat lain, dah satu qaryah ni tak ada air, jadi tak perlulah membebankan diri kita nak kena cari pula di Kanga tu. Memadai kalau di satu qaryah tu tak ada air, dan beranggapan di semua tempat tak ada air, di masjid tak ada air, di semua tempat tak ada air, boleh untuk kita bertayamum. Boleh untuk bertayamum. Kalau kita nak kata bahawa rukhsah itu diambil sekiranya ada air di tempat-tempat yang lain, susahlah. Nak kena pula pergi julat berapa? 1 kilo. Lepas tu tengok pula 2 kilo. Sampai hak mana? 100 kilo. Lalas sekali, tak semayang. Jadi cukup memadai di sekitar kawasan tu bila tak ada air, boleh untuk kita tayamum. Tapi kalau ada air, afdalnya adalah kita melakukan wuduk ataupun mengambil hadas itu dengan air lah, dengan air. Jadi dalam keadaan tersebut adanya rukhsah, keringanan. Keringanan yang menyebabkan seseorang itu sukarlah untuk dia meninggalkan solat. Meninggalkan ibadat pada waktu ketika mana sukar. Jadi sebab ada orang ni bila dia ada menghadapi kesukaran tertentu, dia ditipu oleh syaitan. Dia rasa tak ada dapat air. Bila pergi dekat bilik air ambil wuduk tu, dia tak rasa macam ibadat dia sempurna. Sedangkan Allah dah bagi rukhsah untuk bertayamum. Jadi kita takut bila was-was syaitan itu datang, dia bukan datang untuk menghasut kita meninggalkan ibadat.
Tetapi dengan cara apa lagi satu? Dengan cara kita ni nak sangat kesempurnaan tersebut menyebabkan kita meninggalkan arahan. Kata apalah, susah sangat. Bila susah tu, mulalah. Tambah pula ketika sakit. Banyaknya meninggalkan solat ketika mana di hospital-hospital itu banyak yang meninggalkan solat disebabkan kesukaran. Sedangkan dalam keadaan tersebut banyaknya keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi cukup sekadar itu sahaja perbincangan kita berkenaan dengan hadis yang kedua ini, iaitu berkenaan dengan berbicara tanpa ilmu pengetahuan.